Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone. Okay, we are going to present on the topic School Discipline Regulation 1959 and its implementation. So dalam pembintangan ini kita akan tengok school discipline dan juga implementasi hukuman rotan ataupun yang dikenali sebagai corporal punishment. Okey, kita tengok slide yang pertama dulu. Okey, kalau kita tengok dalam peraturan disiplin sekolah 1959, ada beberapa perkara yang telah ditekankan. So antaranya ialah guru besar ataupun pengetua sekolah merupakan orang yang paling bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah. So yang ni kita akan tengok dalam peraturan nombor 4 yang memberi kuasa penuh kepada guru besar dan juga pengetua ke atas disiplin sekolah. Okey, namun dalam peraturan juga walaupun kuasa besar tu diberikan kepada guru besar dan juga pengetua, guru-guru lain juga akan diberikan kuasa juga melalui guru besar untuk melakukan tindakan disiplin. Yang ni kita akan tengok pada peraturan nombor 6. Sebab sebagai kita maklum setiap guru merupakan guru disiplin, namun kalau kita tengok dalam peraturan disiplin, tata cara hukuman rotan hanyalah akan dijalankan oleh guru besar ataupun pengetua sekolah. Okey. Selain peraturan disiplin sekolah, buku panduan pengurusan disiplin sekolah terbitan KPM dan Pekeliling Ikhtisas juga haruslah menjadi rujukan utama para guru. Macam setiap sekolah di Malaysia ini, setiap sekolah diberikan buku panduan sama ada di sekolah ataupun buku panduan yang akan digunakan di asrama lah untuk sekolah-sekolah yang punya asrama. So maknanya setiap sekolah akan dibekalkan dengan peraturan disiplin sekolah. Okay. Next. Okay, untuk slide seterusnya saya akan membincangkan sikitlah, kita nak share sikit antara prosedur dalam menjalankan hukuman rotan. Okey, yang pertama dalam hukuman rotan ini hanyalah kita panggil apa ni? Hanyalah dikuatkuasakan untuk pelajar lelaki sahaja. So maknanya murid perempuan akan dikecualikan daripada hukuman rotan. Okey, hukuman rotan juga mestilah menggunakan rotan yang ringan, sama ada di tapak tangan maupun di punggung, tetapi dia mestilah berlapik dengan pakaian. Okey, maknanya dia akan dilapikkan dengan seluar lah. So maknanya kita tak boleh nak rotan tanpa mempunyai pelapik di bahagian punggung. Okey, yang ketiga kita tengok hanya guru besar atau guru yang diberi kuasa sahaja yang boleh dilakukan. Yang tadi kita dah bincang sebentar tadi. So yang keempat, semua hukuman yang dijalankan hendaklah direkodkan dan menyatakan jenis salah laku, bilangan sebatan, nama dan juga saksi semasa hukuman rotan. Okey, kalau kita tengok dalam peraturan disiplin 1959, terdapat 3 jenis kesalahan. Kesalahan berat, kesalahan sederhana dan juga kesalahan ringan. So setiap jenis kesalahan yang dilakukan oleh murid akan mempunyai bilangan jenis hukuman rotan yang berbeza. Contoh saya akan tengok kalau kesalahan ringan, murid hanya akan diberikan amaran dan juga sesi kaunseling sahaja. Manakala untuk kesalahan sederhana, rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan yang ringan, maksimumnya ialah hanya 3 kali sebatan. Okey. So untuk kesalahan yang berat, rotan di punggung, berlapikkan dengan pakaian dengan menggunakan rotan yang ringan.
maksimumnya hanyalah 3 kali sebatan sahaja. Okey, selain daripada itu, hukuman rotan yang dilaksanakan hanyalah sebahagian apa kita panggil ni, hanyalah untuk pengajaran sahaja, tidak melibatkan apa-apa perasaan ataupun kita panggil apa ni, dendam ataupun perasaan marah terhadap murid tersebut. So maknanya benda ni tidak boleh melibatkan emosional ataupun feeling guru-guru tersebutlah. Okey. Dan yang terakhir hukuman rotan di khayalat ramai ni tidak boleh dilaksanakan. Maknanya kita perlu cari tempat yang private supaya proses hukuman rotan ini dapat dilaksanakan dengan beberapa saksi yang terlibat. Okey saya rasa itu sahaja, kita boleh pass untuk seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung berkenaan dengan surat perkeliling ihtisas mengenai disiplin. Okay, yang pertama kita lihat surat perkeliling ihtisas Bil 8/1968. Okey, surat perkeliling ni dia menyatakan tata tertib di sekolah-sekolah lah. Pada para 5 menyatakan tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan kebanyakan daripada masalah tata tertib dan perkara-perkara kecil. Janganlah diserahkan kepada guru-guru besar oleh kerana ini akan menjadi perkara biasa. Hanya tata tertib yang berat yang harus diserahkan kepada guru-guru besar. Jadi sebagai seorang guru, dia kena kenal pasti apakah jenis kesalahan yang boleh ditangani oleh cikgu itu sendiri, dan juga kalaulah kita consider satu kesalahan itu merupakan kesalahan yang besar, barulah kita serahkan kepada guru besar untuk tindakan selanjutnya. Okey, nanti kita akan tengok apa contoh-contoh yang lebih jelas supaya cikgu dapat bezakan kesalahan yang ringan, kesalahan yang sederhana dan juga kesalahan yang berat. Okay, next. Surat perkeliling ihtisas bilangan 9/1975. Okay, yang ni berkenaan dengan disiplin di sekolah. Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid pula menyatakan adalah seperti tuan termaklum, satu di antara tujuan pelajaran ialah menambahkan asas disiplin ke dalam hati sanubari murid-murid sekolah. Ini bukan tugas dan tanggungjawab guru besar sahaja, bahkan tugas dan tanggungjawab semua guru lain. Oleh hal yang demikian, semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiap-tiap mereka itu adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah, dan jugalah hendaknya perkara-perkara kecil pun diserahkan kepada guru besar kerana hal ini akan menjadikan satu perkara biasa sahaja. Sepatutnya kesalahan yang berat sahaja yang harus dilakukan diakukan kepada guru besar untuk mendapatkan keputusan. Maknanya kesalahan yang lebih besar ataupun kesalahan yang berat sahaja kita putuskan untuk kita serahkan kepada guru besar untuk tindakan. Okey, seterusnya pada slide yang berikut iaitu surat perkeliling ihtisas bilangan 10/2001. Okey, yang ni penting untuk pada semua guru, jelas bahawa menyatakan semua guru adalah guru disiplin. Okey, tidak kiralah guru itu mengajar apa-apa subjek, walaupun dia bukan daripada ahli jawatan kuasa guru disiplin yang dilantik oleh guru besar dan juga penolong kanan, tapi kita kena ingat kita sebagai seorang guru, kita punya tugas adalah sebagai guru disiplin. Okey, Kementerian Pendidikan telah dimaklumkan bahawa dalam menyelesaikan masalah disiplin di sekolah, ramai guru telah menyerahkan masalah tersebut kepada guru-guru tertentu atau menyerahkannya kepada pengetua ataupun guru besar. Walaupun masalah yang ditimbulkan oleh murid adalah masalah yang remeh-temeh. Perkara ini juga telah mendapat perhatian Jemaah Menteri dan menyarankan supaya bilangan guru disiplin ditambah di sekolah-sekolah. Jadi perkara seumpama ni tak sepatutnya berlaku lah. Sebab jika sekiranya semua guru di sebuah sekolah
dapat menghayati dan memahami peruntukan yang telah dinyatakan secara tegas bahawa semua guru adalah bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan disiplin pelajar. Okay, sekarang kita lihat contoh-contoh kesalahan disiplin yang telah diklasifikasikan sebagai kesalahan ringan, sederhana dan juga berat. Kita tengok satu persatu. Okey, kesalahan ringan. Yang ni cikgu-cikgu kena pasti. Contoh kalau untuk pelajar lelaki ni biasanya dia menyimpan misai, janggut dan juga jambang. Mungkin ada murid dia memberi pelbagai alasan untuk simpan janggut, seperti contohnya ada satu kes mungkin dia memberitahu untuk simpan jambang ataupun janggut ada sunnah dia. Jadi tapi kan disebabkan kita berada di kawasan sekolah, maka kita kena ikut surat perkeliling ni menyatakan bahawa bila kita pelajar tu dia simpan janggut, misai dan jambang merupakan satu kesalahan. Yang kedua adalah berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu. Jadi kalau berambut panjang ni, kalau untuk pelajar lelaki dia tidak lebih daripada cuping telinga. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang juga dikategorikan sebagai kesalahan ringan. Kemudian menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran. Sebagai contoh, mengambil meja dan juga kerusi untuk kegunaan kelas mereka lah. Jadi kalau menggunakan ataupun mengeluarkan sebarang peralatan dalam bilik darjah tu, perlulah mendapat izin daripada guru kelas berkenaan. Kemudian keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran. Jadi saya percaya di sekolah ramai guru telah buat kad pelepasan. Jadi itu kita menghadkan bilangan pelajar untuk keluar masuk daripada kelas. Okey. Kemudian berada di kantin pada waktu persekolahan kecuali waktu rehat tanpa kebenaran. Yang ni kita kena pastilah pelajar-pelajar yang mengambil kesempatan untuk berada di kantin, terutama di waktu proses PMP. Kemudian menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran. Contohnya mengeluarkan barang-barang daripada bilik sukan, bilik store dan sebagainya. Kemudian menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa kebenaran. Okay, kemudian next. Juga memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal, bengkel atau bilik khas. Jadi di makmal, bengkel biasanya cikgu-cikgu sains, cikgu-cikgu RBT dan juga bilik-bilik khas akan berikan penjelasan secara lanjut lah apa peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar supaya bila mereka masuk saja dalam makmal, bengkel ataupun bilik khas, semua peraturan itu dipatuhi. Okey. Kemudian memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam. Jam dia tak kategori sebagai alat solek ataupun barang kemas. Barang kemas contohnya cincin, rantai. Ini kita tuju khas kepada pelajar perempuan. Kemudian memasuki bilik khas tanpa kebenaran seperti bilik mesyuarat, bilik panitia dan lain-lain. Kemudian makan dan minum di bilik darjah. Okey, kalau sebelum datangnya wabak COVID ni, jadi pelajar-pelajar diarahkan bila waktu rehat memang kena makan di kantin ataupun makan di tempat lain dan tidak boleh makan dan minum di bilik darjah. Okey. Kemudian melakukan pembaziran air atau elektrik. Selalunya pembaziran air ni berlaku di surau. Jadi kita sebagai seorang guru kita kena tegurlah kepada murid kita dan anak murid supaya tidak membuat pembaziran air ataupun elektrik. Kemudian tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap. Contohnya tidak pakai tie, tidak pakai tali leher ataupun tidak pakai lencana dengan sempurna. Kemudian semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran, contoh tak bawa buku, tidak buat kerja sekolah, tidak memberi perhatian dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah datang lewat ke sekolah. Jadi setiap sekolah dia ada waktu masuk ke sekolah. Kalau sekolah di arus perdana ni biasanya pukul paling lewat pelajar kena sampai di sekolah 7.30. Jadi cikgu dia akan datang awal lah. Kalau untuk sekolah swasta macam sekolah saya, paling lewat adalah pukul 8 pagi.
Okey, berikutnya kesalahan ringan juga kita ada lewat bergerak ke perhimpunan, bengkel ataupun makmal. Yang ni sering berlaku di pada murid lah. Bila dengar saja dialunkan lagu negaraku barulah mereka terkejar-kejar untuk pergi ke perhimpunan. Okey, kemudian bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain. Itu juga dikategori sebagai kesalahan ringan. Jadi cikgu yang berada dalam kelas tersebut dia kena kawal pengurusan bilik darjah. Kemudian menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah, ini pun tak boleh. Biasanya kalau tingkat sekolah menengah ni mungkin bawa motor ataupun bawa kereta memandu di kawasan sekolah. Jadi tidak boleh. Kemudian berjalan-jalan tanpa kebenaran. Okey, jadi kalau tak ada sebab, pelajar dia tidak boleh berjalan lah. Kemudian tidak membuat gerak kerja yang ditugaskan. Kemudian mengganggu kawasan, mengganggu guru, lewat masuk kelas, mengotorkan kelas dan tidak duduk setempat. Hanya berjalanlah merata. Okey. Kemudian kita go terus kepada kesalahan sederhana. Okey, kesalahan sederhana ni dia datang daripada kesalahan ringan tadi di mana dilakukan lebih daripada 3 kali. Okey, kemudian menggunakan peralatan sumber bekalan elektrik sekolah tanpa kebenaran. Kemudian keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran. Okey, maknanya mungkin pelajar dia ambil kesempatan untuk keluar ke sekolah, mungkin pergi beli barang ke apa. Jadi tanpa pengetahuan cikgu. Jadi satu kesalahan dan kesalahan ini dikategorikan sebagai kesalahan sederhana. Kemudian tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian peperiksaan. Okey, jadi yang ni adalah kesalahan sederhana. Kemudian ponting sebarang acara rasmi sekolah. Setiap acara rasmi sekolah yang dilakukan, pelajar perlu berada pada tempat tersebut. Dia tak boleh ponting ataupun dia berada pada tempat yang bukan sepatutnya. Kemudian tidak menghormati lagu-lagu, lagu negaraku, bendera, jata sekolah, negeri dan kebangsaan. Bercakap tentang menghormati lagu ni, jadi bila mana dialunkan lagu negaraku, pelajar-pelajar ni kita kena pastikan supaya mereka berdiri dulu, nyanyikan lagu negaraku. Sebaik sahaja selesai, barulah pelajar dibenarkan untuk berjalan untuk masuk ke barisan dalam kelas. Okay. Kemudian fashion rambut keterlaluan seperti punk, skinhead ataupun berwarna. Jadi tidak bolehlah. Kemudian menconteng pada harta benda sekolah dan juga memakai barang kemas keterlaluan seperti menyindir telinga, memakai subang berlebihan di satu cuping telinga. Okay, next. Okay, sekarang kita masuk kesalahan berat. Okay, yang ni dia lebih jelas lah. Di mana bila melakukan kesalahan sederhana lebih daripada 3 kali, dia telah termasuk dalam kesalahan yang berat. Maksudnya dia ulang lebih daripada 3 kali lah. Kemudian yang paling penting, menyimpan, membawa, mengedar, menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah. Yang ni memang obviously adalah satu kesalahan yang berat. Kemudian membawa, menyimpan, menghisap atau mengedar bahan tembakau. Okey, seperti rokok. Kemudian membawa, meminum, menyimpan atau mengedar minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan atau menghayalkan. Okey. Kemudian menyebabkan atau melakukan pergaduhan atau kekerasan. Melawan, mengancam, memukul, mengugut ataupun mencederakan guru ataupun pengawas murid juga dikategorikan sebagai kesalahan berat. Kemudian biadab terhadap guru, pengawas ataupun murid. Biadab tu dari segi tutur kata dan juga perbuatan. Kemudian memeras gugut guru, pengawas dan atau murid. Membawa atau menggunakan senjata atau alat berbahaya, melakukan buli, penderaan atau paksaan terhadap murid lain. Next. Okey, jadi daripada yang kita telah lihat, contoh-contoh yang telah dinyatakan dalam slide tadi tu berkenaan dengan kesalahan disiplin mengikut jenis kesalahan lah. Berat, sederhana dan ringan telah dinyatakan oleh presenter sebentar tadi, iaitu kalau kesalahan yang ringan ni biasanya diberi amaran dan sesi kaunseling. So benda ni kita boleh tangani oleh guru tersebut. Contohnya tidak bawa buku, jadi kita berikan amaran kepada murid agar tidak mengulangi semula. Dan kalau nampak macam parah sedikit, kita bawa kepada kaunselor untuk sesi kaunseling. Kemudian kesalahan sederhana, okey, iaitu rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan yang ringan. Maksimum 3 kali sebatan sahaja. Dan bila mana masuk sahaja dalam kesalahan berat,
Yang ni akan kita rotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan menggunakan rotan ringan dan maksimum 3 kali sebatan. Sebelum kita merotan punggung pelajar tersebut, biasanya lah guru disiplin akan tanya dulu sama ada kawasan yang kita nak rotan tersebut dia ada penyakit ke ataupun dia ada sebarang penyakit, contohnya bisu ke, lebam ke, jadi kita kena elakkanlah daripada kita memukul area tempat yang kita nak rotan di punggung tersebut. Okey, jadi saya serahkan kepada presenter yang berikutnya untuk perbincangan berikutnya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi saya akan sambung untuk kesan tidak mematuhi peraturan dalam mengambil tindakan disiplin. Okey, jadi kita sebagai guru perlu mematuhi semua peraturan dan surat ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM berkenaan dengan tindakan disiplin, bagaimana cara untuk kita mengambil tindakan disiplin. Jadi sekiranya kita tidak mengikut peraturan dan juga surat ikhtisas yang dikeluarkan, jadi kita akan menerima akibat dan kesan lah. Antara salah satu kesan dia, apabila kita menyalahgunakan tindakan disiplin, jadi kita akan diambil tindakan. Ini kerana murid-murid juga mempunyai hak mereka, hak untuk dididik dengan cara yang betul dan hak untuk diadili dengan saksama. Okey. Jadi jika guru besar dan juga guru disiplin tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan, kemungkinan besar Kementerian Pendidikan Malaysia tidak dapat membantu sekiranya guru tersebut dibawa ke muka pengadilan. Itu kesan yang paling besar lah. Okey, jadi guru-guru kena ingat, okey, ada sekiranya kita ni cuai untuk melaksanakan tugas, kita boleh dikenakan tindakan TOT, undang-undang TOT. Jadi apa itu undang-undang TOT? Okey, kita akan bincangkan. Next slide. Okey, kita tengok ya, undang-undang TOT. Okey, TOT adalah salah satu cabang undang-undang sivil yang mana menetapkan boleh diambil tindakan undang-undang ke atas orang yang melakukan perbuatan ataupun kecuaian bagi mendapatkan ganti rugi dan tidak tertentu julahnya. Okey, dia boleh diambil jika sekiranya kita ni tidak mengikut undang-undang ataupun peraturan disiplin yang telah ditetapkan, jadi kita ni cuai dalam melaksanakan tanggungjawab kita dan kita boleh dikenakan undang-undang TOT. Okey, undang-undang TOT ini merangkumi soal tuntutan dan dakwaan berkaitan kerugian, kecederaan dan kesakitan. Okey, sebab itulah kita tengok ada kes-kes tertentu yang menyebabkan kesakitan kepada murid-murid, guru tersebut akan didakwa. Itu dia akan dikenakan undang-undang TOT lah. Okey. Apabila seorang guru gagal mematuhi kewajipan berjaga-jaga semasa melaksanakan tugasnya, maka dia boleh dianggap sudah memungkiri kewajipannya dan dia boleh didakwa di bawah undang-undang TOT. Seorang murid, ibu bapa, waris atau wakilnya boleh mengambil tindakan tuntutan ganti rugi terhadap guru berdasarkan beberapa elemen yang boleh dibuktikan seperti kewajipan berjaga-jaga yang tidak diamalkan, kewajipan telah dimungkiri, kecuaian defendant dan plaintiff mengalami kecederaan. Okey, jadi saya rasa tidak ramai guru-guru yang sedar akan undang-undang ini. Jadi kita kena tahulah bahawa murid-murid ini ada hak untuk dibela jika mereka disakiti dan kita gagal untuk menghukum mereka mengikut undang-undang sedia ada yang dikeluarkan oleh KPM. Jadi kenapa wujudnya undang-undang TOT ini? Kerana murid-murid ada hak dan kita perlu berjaga-jagalah untuk memelihara hak mereka. Dan bagaimana kita hendak memelihara hak kita, kita harus mengikut peraturan-peraturan dan juga surat ikhtisas yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebab itu dalam melaksanakan hukuman dera, kita perlu ada saksi, kita perlu ada rekod-rekod tertentu. Okey, untuk menjaga diri kita lah, kiranya itu untuk menjaga hak kita kerana kita menjalankan kewajipan mendidik anak-anak murid kita. Okey.
Jadi saya rasa itu saja dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan kita punya sesi pembentangan secara dalam talian ini. Kita akan melihat kepada contoh-contoh kes. Okey, jadi kenapa dia menjadi satu contoh kes? Sebab ini adalah yang tular di media sosial, bahkan juga ada yang telah masuk ke dalam berita-berita semasa yang menjadi satu kita panggil satu ketidakakuran sebagai pejabat awam, terutamanya guru-guru yang telah melakukan ataupun menyalahguna kuasa mereka dalam mendidik anak-anak di sekolah. Jadi kita lihat kepada kes yang pertama. Jadi kes yang pertama ni kita ada seorang murid perempuan berumur 13 tahun dipukul oleh seorang guru menggunakan sebatang penyapu, dan kesalahan murid tu pula berdiri di pintu belakang. Berdiri di pintu belakang kelas sementara menunggu cikgu masuk ke kelas. Okey, dan akibat dipukul oleh guru tersebut menggunakan penyapu, maka kesan kepada murid yang setelah diperhatikan oleh pihak yang berkenaan, mungkin murid tersebut pergi ke membuat magnetic check up, dan apa yang didapati bahawa terdapat tulang jarinya patah. Banyak patah 3 tulang jari, iaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Dan apa yang kesan yang berlaku, ibu murid tersebut telah membuat aduan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengetua di sekolah tersebut telah membuat penilaian bahawa guru tersebut tidak kompeten untuk terus berkhidmat, dan guru tersebut juga mempunyai rekod buruk di beberapa buah sekolah dan sering dipindahkan sekolah. Kesannya adalah guru tersebut disarankan untuk meletakkan jawatan. Dan kalau kita lihat, kenapa kalau kita nak berbincangkan tentang salah guna kuasa oleh guru yang telah melakukan kesalahan ini, yang pertama kita lihat, itu merupakan murid perempuan. Dalam undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan, tidak boleh menggunakan sebarang bentuk hukuman rotan kepada murid perempuan, hanya layak digunakan oleh murid lelaki. Dan yang kedua, dia menggunakan satu mekanisme hukuman rotan ini tidak kena pada tempatnya, iaitu dia menggunakan penyapu. Kalau ikutkan dia kena gunakan rotan yang ringan, maka itulah kesalahan yang kedua. Dan kesalahan yang ketiga, apabila saya dapat merasakan bahawa kesalahan murid ini dengan berdiri di pintu belakang kelas sementara menunggu cikgu masuk ke kelas, itu bukan satu kesalahan yang berat. Tadi rakan saya telah menerangkan dan membincangkan kepada rakan-rakan semua berkenaan tentang kesalahan ringan, sederhana dan berat. Maka dengan pelaksanaan hukuman yang tidak mengikut kepada standard of procedure, tata cara yang yang digunakan tidak mengikut kepada peraturan dan berlandaskan undang-undang Kementerian Pendidikan Malaysia, maka telah jelas bahawa guru ini telah menyalahgunakan kuasa menyebabkan kesan kita panggil kesan kecederaan kepada murid tersebut, dan akhirnya ibu tersebut membuat aduan ke KPM. Dan guru tersebut juga mempunyai sejarah yang rekod kita panggil sebagai rekod buruk lah. Dia sering kali dipindahkan, redeployment, dan juga tidak kompeten dalam pengajarannya, maka akhirnya guru tersebut disarankan untuk meletakkan jawatan. Itu adalah kes yang pertama. Kita lihat kepada kes yang kedua. Kes yang kedua, 2 orang murid perempuan lagi, di salah sebuah SJKC, Sekolah Jenis Kebahasaan Cina di Kuala Lumpur, dipukul dengan pembaris dan dicubit di pipi oleh guru RBT mereka. Masih lagi murid perempuan, dipukul dengan pembaris, penyalahgunaan kuasa dari segi elemen pemukulan tersebut, dan juga dicubit di pipi oleh guru RBT mereka. Maka kalau kita lihat, tidak ada anggota lain yang boleh disentuh oleh guru melainkan daripada tapak tangan dan juga pokong. Itu pun berlapik. Apatah lagi muka dicubit, maka itu satu kesalahan yang cukup berat. Dan puncanya pula, guru tersebut tidak berpuas hati. Kalau kita melihat kepada sesi tadi, sesi pembentangan sebelum ini, kita melihat bahawa proses hukuman dera ataupun rotan ini mestilah bertujuan untuk mendidik,
bukannya kerana ingin membalas dendam, melepaskan geram. Maka di situlah akhirnya kesan murid tersebut mengalami trauma kerana sering dipukul dan dicubit. Apabila kata sering dipukul, saya yakin dan percaya ini bukan kali pertama murid-murid tersebut di rotan dengan pembaris dan juga dicubit oleh guru mereka. Dan ayah murid tersebut membuat aduan kepada guru besar dan guru tersebut ditukarkan ke sekolah lain dengan harapan guru tersebut jelas dan sedar berkenaan tentang kesalahan yang dilakukan dan dia boleh pergi ke sekolah yang baru dengan environment yang baru, dengan satu paradigma, anjakan paradigma yang baru untuk menjadi seorang guru yang lebih elok, yang lebih bertimbang rasa dan lebih berjiwa sebagai seorang pendidik. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita akan teruskan dengan sesi pembentangan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentetan daripada kes pertama dan kedua, kita melihat pada kes yang ketiga. Kes ketiga berlaku di SMK, sebuah sekolah menengah di Johor Bahru. Secara peribadi, sekolah tersebut bersebelahan dengan sekolah saya. Jadi kes ini sangat dekat dengan yang saya lalui bersama dengan guru tersebut, mengenalinya secara peribadi. Kalau dapat dilihat dalam slide ini, seorang pelajar perempuan mengelarkan guru mereka pondan atau dalam bahasa Cinanya iaitu aqua lausi, iaitu yang disebut cikgu pondan di koridor tanpa sebab di hadapan rakan-rakan yang lain. Akibat daripada itu, murid perempuan tersebut dirotan sehingga meninggalkan kesan birat dan lebam, iaitu pada lengan dan juga pehanya. Ini menjadi tular kerana ada video yang dirakam oleh ibu tersebut yang tidak berpuas hati hadir ke sekolah dan menunjukkan bahawa kesan lebam akibat dirotan oleh guru tersebut yang diejek atau yang digelarnya sebagai pondan itu tadi. Dalam video itu jelas menunjukkan, boleh dilihat dalam YouTube dan juga beberapa laman sesawang yang masih ada lagi, walaupun kes ini pada 25 Jun 2019 tahun lepas. Masih ada lagi video yang mengatakan bahawa ibunya berang, marah datang ke sekolah mengatakan yang anaknya sudah mengatakan sorry, kenapa kamu nak hentam dia macam ni. Antara ayat yang dikeluarkan. Antara lain ayat dia lagi, dia hanya cakap sama kamu saja, cakap saja, dia ada pukul kamu tak. Itu yang ibunya telah katakan kepada guru-guru yang mana video tersebut telah sampai pada Menteri Pendidikan pada waktu itu, iaitu Dr. Masli. Akibat daripada itu, bukan sahaja KPM mengambil berat kes ini, tapi juga PPD di Johor Bahru dan juga JPN turut sama hadir di sekolah tersebut untuk menyelesaikannya. Dan kenyataan Dr. Masli mengatakan bahawa kita mestilah menolak kekerasan. Guru-guru tidak boleh menggunakan kekerasan. Lagi-lagi telah termaktub dalam undang-undang, iaitu dalam Undang-Undang Peraturan 5 Ordinan Pelajaran 1957 yang telah disebut tadi bahawa guru tidak boleh merotan. Tetapi dalam kes ini menunjukkan bahawa murid telah memijak maruah guru dengan mengatakan pondan di hadapan rakan-rakan yang lain. Itu yang kita nak berikan sedikit penjelasan sebentar lagi. Dan apa yang berlaku pada kes ini? Kes ini telah menunjukkan bahawa akibat daripada tindakan pantas PPD dan juga KPM pada 27 Jun 2019. Kurang daripada beberapa hari tersebut, 25 sampai 27 hari bulan, menunjukkan bahawa pihak keluarga murid perempuan tersebut menarik balik laporan polis dan memilih untuk berdamai bersama dengan guru. Dan ini adalah kesan daripada perbincangan dan juga tindakan yang cepat dilakukan oleh guru-guru, pengetua sekolah serta PPD dan juga KPM. Baik, dapatlah di sini dilihat bahawa yang saya ingin katakan dan jelaskan atau highlightkan bahawa ibunya walaupun tahu bahawa hukuman rotan tidak patut dikenakan, tetapi dalam perbincangan tersebut menunjukkan bahawa ada guru ataupun lebih tepat kaunselor yang memberikan penjelasan yang jelas mengapa berlaku tindakan seperti itu.
Kerana pertama, tindakan biadab ataupun lebih tepat tidak menghormati guru kerana menggelarkan dengan perkataan yang tidak sepatutnya. Dan tindakan ibu tersebut juga adalah tindakan yang tidak wajar kerana menularkan ataupun lebih tepat viral video yang menunjukkan jelas muka atau wajah guru. Atas tujuan apa? Jika tujuan untuk memalukan guru tersebut, ia boleh memalukan. Ia ada tindakan yang salah. Jika kata untuk memberikan KPM ataupun polis untuk bertindak, cukup sekadar untuk melaporkan laporan, KPM akan turun padang dan ia akan diselesaikan. Tidak perlu hanya dengan video. Tindakan itu bukan sahaja memberi gambaran buruk kepada pelaku iaitu ibu yang menunjukkan keadaan diri dia yang memarahi dan juga melanggar peraturan-peraturan sehingga memasuki kawasan sekolah tanpa sebab yang munasabab menunjukkan bahawa menyerang pihak guru juga adalah tindakan yang salah. Maka pendamaian dapat dilaksanakan. Jadi jelas di sini bahawa video yang tular itu menunjukkan bahawa masyarakat kita juga perlu dididik. Bukan sahaja guru-guru perlu diingatkan tentang bagaimana beri pentingnya untuk memahami peraturan, tetapi masyarakat juga perlu dididik bagaimana video yang tidak sepatutnya tidak boleh ditularkan hanya untuk menunjukkan bahawa anaknya tidak bersalah. Tapi masyarakat jelas menunjukkan bahawa jika tahu perkara sebenar, inilah kesannya. Keluarga juga akan berasa malu kerana tindakan yang tidak tepat itu. Itu adalah kes yang ketiga. Pendamaian berlaku. Kita lihat pada kes yang keempat. Ada persamaannya. Kes ini berlaku di Port Dickson. Daripada apa yang saya melalui bacaan saya, ia berlaku pada 11 Julai 2017. Baik, ia berlaku oleh seorang guru matematik, guru lelaki, mengasah besi iaitu lebih tepat kita sebut pengorek pensil dan tekap di pipi anak muridnya yang berumur 8 tahun. Murid ni murid lelaki. Okey, murid lelaki iaitu India Muslim. Guru tersebut juga menampar murid beberapa kali di bahagian yang ditekap dengan besi panas tersebut. Kulit murid tersebut mengelupas dan sedikit menggelembung. Saya ada lihat gambar-gambar kesan lecur daripada tindakan guru tersebut. Puncanya, murid tersebut bermain di dalam kelas. Okay? Kesan daripada rentetan tindakan guru yang tidak sepatutnya berlaku, bapa murid tersebut membuat laporan polis dan nekat untuk menyelesaikan kes mengikut laluan undang-undang. Ini yang tertulis dalam laporan. Dan ini adalah yang mengikut satu pihak, iaitu pihak bapa. Dan saya kaji sedikit bagaimana kes ini berlaku, didapati bahawa media juga berat sebelah dalam memberikan gambaran kepada guru tersebut, iaitu diberikan satu tagline guru mendera. Guru mendera murid 8 tahun dengan menekatkan pengasah besi yang diasah. Baik, sebenarnya perkara yang berlaku, murid tersebut bukan bermain sahaja di dalam kelas. Bagaimana guru tu boleh dapat idea untuk mendera ataupun memberi hukuman menekap besi panas pada pipi? Kerana murid tersebut telah melakukan pada rakannya dahulu. Ini yang berlaku sebenarnya. Dalam kelas tersebut, murid yang atau mangsa yang telah ditekap tu telah menekap dulu besi pengorek tersebut pada rakan-rakan yang lain, barulah guru tu mengambil tindakan yang mungkin pada pengamatan kita tidak tepat. Betul, tidak tepat kerana ia bukan satu benda yang rasional sepatutnya berlaku, ditekap pada pipi dan menyebabkan dia mengelupas. Kesan dia memang teruk. Dan doktor telah menunjukkan juga kesan tersebut menyebabkan berparut. Tetapi beberapa kes yang rentetan daripada hari tersebut menjadi tanda tanya pada saya kerana pihak sekolah tidak memberikan makluman jelas kepada bapa mangsa. Ini kesan daripada bapa murid tersebut buat laporan polis dan tidak berlaku pendamaian ataupun di meja bulat dalam perbincangan. Kerana dalam masa 2 minggu dalam kes tersebut saya baca, kes tersebut menyebabkan si bapa tidak berpuas hati dan telah
merujuk pada NGO iaitu di akhbar Surat Khabar India, tidak dilaporkan di Surat Khabar tabloid tempatan di India, mendapatkan sokongan daripada NGO untuk melakukan satu tindakan yang drastik untuk memberitahu kepada pihak sekolah jika guru tersebut tidak diberhentikan akan dilakukan rusuhan. Ini perkara yang sebenarnya tidak sepatutnya berlaku. Kerana pihak sekolah dalam masa 2 minggu tidak memberikan apa-apa maklum balas. Cuma guru kelas memberikan WhatsApp setelah ibu mangsa memberitahu anaknya didera. Cuma balasan WhatsApp tu sahaja, tiada tindakan susulan. Ini yang sebenarnya berbeza dengan kes ketiga. Kes ketiga selesai dalam masa 3 hari sahaja, tapi yang ini berlanjutan 2 minggu dan pihak polis pula menunggu laporan daripada doktor dan rentetan 2 minggu itulah bapa mangsa mendapatkan sokongan daripada NGO. Dan satu lagi video itulah yang mana guru-guru dan dalam video tersebut ada lagi dalam blog-blog dan juga laman sesawang menunjukkan guru besar dan beberapa orang guru telah memujuk bapa mangsa untuk menarik balik kes atas alasan guru matematik iaitu guru lelaki yang telah melakukan kesalahan tersebut muda dan meminta simpati kerana ia masih muda. Keadaan tersebut sebenarnya kurang memberikan kekuatan kepada mangsa atau keluarga mangsa untuk menarik balik kes ini. Sebenarnya sokongan bukan sahaja sepatutnya datang daripada pengetua, tapi datang daripada PPD seperti kes 3 tadi, datang juga daripada JPN supaya keluarga mangsa, guru tersebut, dalam video tersebut guru yang telah mendera tersebut tidak ada. Malah bapa mangsa dalam video tersebut saya mendengar mengatakan bahawa guru tersebut hanya berjumpa sekali dan tidak mengatakan atau memohon maaf, hanya meminta menarik balik laporan polis. Itu sahaja. Itu yang membuatkan bapa mangsa sangat marah kerana tiada permohonan maaf daripada guru tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa perbincangan sepatutnya datang daripada pelbagai pihak, sokongan daripada pelbagai pihak dan juga datang daripada guru ataupun pelaku tersebut. Barulah ia boleh berlaku perdamaian. Dan penderaan ini sepatutnya tidak berlaku kerana jika berdasarkan logik akal tidak seharusnya melakukan perkara hingga di luar kotak fikiran tersebut. Walaupun kita marah sekali mana pun tetap berpegang kepada undang-undang bahawa kita tidak boleh mengasari apatah lagi mendera murid-murid yang menjadi klien kita. Rentetan 2 kes ini bahawa kita jelas menunjukkan bahawa kuasa viral tu telah diadili bukan sahaja kita dan juga mangsa. Kita sebagai guru dan juga mangsa. Tetapi diadili oleh masyarakat yang telah menonton video-video yang telah ditularkan. Oleh itu, jelas di sini saya menyarankan bahawa apa sahaja isu atau masalah seharusnya dirujuk terus kepada bukan sahaja kaunselor di sekolah tetapi juga guru besar atau pengetua, mendapat sokongan daripada PPD dan JPN dan bersamalah kita duduk berbincang dalam masa terdekat. Okay? Sebenarnya dalam perbincangan akan datang saya akan cuba kongsikan kajian kes yang benar-benar berlaku pada diri saya di sekolah saya. Pada masa akan datang dalam perbincangan kita bahawa terdapat juga kes seperti ini tapi berlaku pendamaian hanya dengan perbincangan tanpa melalui polis. Sepatutnya ia berlaku di mana-mana kerana perlunya sokongan bukan sahaja pelaku iaitu guru yang tersalah langkah kerana mendera ataupun mengasari tapi perlu mendapat sokongan rakan-rakan guru dan terutamanya pentadbir. Baik, cukup sekadar 2 kes ini, kita akan sambung pada perbincangan pada kelas yang seterusnya. Daripada kumpulan kami, semoga dengan perbincangan ini membantu rakan-rakan guru supaya lebih kuat untuk berpegang pada kerja buat kita supaya ikhlas dan tidak sentiasa terpengaruh dengan emosi amarah dan sentiasa berpegang bahawa ikhlas mengajar membantu untuk kita memberikan pengajaran yang lebih baik dari masa ke masa. Baik, sekian. Terima kasih.